Jelita pernah cedera sehingga dimasukkan ke sebuah hospital swasta untuk mendapatkan rawatan selama 3 hari. Insiden itu tidak menggugat semangat anak gadis berkenaan untuk meneruskan hobinya. Inilah Jelita, mana dia nangis? Keyakinan dalam diri saya untuk lakukan sesuatu benda tu lebih kuat lagi. Sebab macam memanah ni, untuk target benda yang betul-betul tepat. Jadi kena ada mental dan fizikal yang kuat. Inilah Jelita, mana dia nangis? Tengok sikit senyum. Sofi Arisa Muhammad Naim atau Jelita, 6 tahun. Walaupun badannya kecil molek, tetapi aksinya di trek motosikal lasak sungguh menakjubkan. Ceras Kuala Lumpur. Hujung minggu adalah saat yang sangat dinanti-nantikan oleh kebanyakan kanak-kanak. Kerana biasanya pada waktu ini, ibu bapa akan membawa mereka pergi beriadah. Bagi keluarga Muhammad Naim Muhammad Isa pula, dia akan melatih 2 orang cahaya matanya bermain sukan ekstrim, iaitu motocross. Most Fun Gym, trek motosikal lasak di Damansara, Selangor, lokasi yang sering dikunjungi oleh peminat motocross termasuk keluarga Naim. Difahamkan keluarga ini mula berjinak-jinak dengan sukan berkenaan pada bulan Mac tahun lalu, sebaik sebelum negara dilanda pandemik COVID-19. Bertitik tolak daripada itu, ia telah menjadi satu hobi dan rutin. Anaknya yang aktif dengan sukan permotoran berkenaan adalah Sofi Arisa atau lebih ramah disapa Jelita. Ketika penggambaran majalah 3 pada Disember 2020, anak kecil ini berusia 5 tahun. Adik Jelita, Muhammad Nail Emir, 4 tahun, turut menyertainya, tetapi Nail akan menunggang versi elektrik yang lebih kecil. Sekali pandang, gaya si kakak bagaikan pemain profesional. Langsung tidak kekok dengan trek yang berliku. First sekali sebelum sampai ke Most Fun Gym, saya bagi dia, kan ada orang sewa motor elektrik. Time tu saya dekat Ipoh. Time tu hujan. Time hujan tu saya nampak motor tu, saya nak juga dia try. Time hujan-hujan jugalah. Try sekejap. Try juga dia bawa motor tu. Dapat time tu lah saya terus cari mana tempat yang sesuai untuk dia bawa motor lah. Pada masa yang sama, kru majalah 3 yang terlibat dengan rakaman juga mengambil bahagian bagi merasai sendiri pengalaman menunggang motocross bersama Jelita. Ternyata orang dewasa pun bukan tandingan penunggang kecil-kecil cili padi ini.
walaupun usia dia 5 tahun je, dia boleh bawa motocross ni relax. Saya ni yang biasa bawa motor, tapi bila naik je motor ni memang terkial-kial lah. Naim dan isteri Nur Ain Azrina Muhammad Alias sangat menitik beratkan keselamatan jelita, rentetan kemalangan yang pernah dialami oleh puteri sulung mereka. Jelita pernah cedera sehingga dimasukkan ke sebuah hospital swasta di ibu kota untuk mendapatkan rawatan selama 3 hari. Masa kita training kat kawasan rumah, di Padang, macam Padang futsal, tapi ada tembok-tembok. Masa yang sama juga, kawan dia ada datang. Kawan saya dan bawa anak dia. So, kawan dia. So, bila dia datang, dia ni terperanjat kawan dia datang tiba-tiba. Tengah ada training kan. Bila terperanjat tu, dia terpulas minyak. Dia terus langgar tembok. Bila langgar tembok tu dah okey dah. Tak ada masalah. Cuma yang masalah dia tu, goggle yang dia pakai tu terlalu ketat, membuatkan luka di bahagian bawah mata. Saya dari situ saya belikan goggle lagi proper. So, ikat pun tak berapa kuat, longgar, semua dah okey. Walaupun sekarang dia jatuh, ada jatuh-jatuh pun, dia tak ada apa-apa kecederaan. Tak ada sakit. Tak ada sakit. Nampak? Dia sini cakap, ada jatuh kan? Ada jatuh. Banyak kali jatuh kan? Tapi tak sakit. Sebab pakai pad semua, boot semua. Di situlah keselamatan dia. Insiden itu tidak menggugat semangat anak gadis berkenaan untuk meneruskan hobinya. Malah, terbaharu dikabarkan dia terjatuh sekali lagi. Okey tak? Baling dulu. Okey. Kejap, sabar. Let. Inilah jelita mana dia nangis. Tengok sikit senyum. Tak nangis kan? Okey, boleh diri tak? Tengok, diri cuba tengok. Tangan okey, tangan. Okey, cuba gerak tangan atas. Okey, dia bangun. Ini aku super girl. Okey. Hemat tadi okey. Hemat. Okey. Inilah rider kita. Terbaik. Kalau jatuh masa corner sakit tak? Tak. Kan kita jatuh kalau ada corner kan? Sakit tak? Tak sakit. Lompat pun jatuh tak lompat? Benar kan? Sakit tak? Tak. Sikit je. Sikit je. Tak nangis kan? Tak nangis. Surprisingly dia tak ada rasa takut lah. Lepas dia jatuh tu rasa macam dia lagi semangat nak main lah juga. Dia tak adalah kata dia takut ke apa. Tak ada. Dia sendiri yang nak. Kita pun tak paksa. Kalau budak dia tak nak, kita pun tak nak paksa dia kan. Tapi nampak dia pun nak main, jadi kita sokong sajalah mana yang boleh. Menurut Naim yang juga kaki sukan ekstrim, sebelum jelita berkecimpung dalam dunia motocross, dia telah bermain basikal tolak pada usia 2 tahun. Basikal ini tidak mempunyai roda tambahan seperti kebiasaannya. Ia mengajar si penunggang mengimbangi badan dengan sendiri. Okey, laju. Adik jelita, Nail, juga diberi pendedahan sukan ini. Laju lagi. Sengit badan. Baik. Good, lagi, go. Yeah. Kita banyak join geng-geng push bike. Kan kalau dorang ada buat gathering kita pergi. Terus sampailah dia umur 4 ke 5 tahun. Tujuan Naim dan Ain mengajar anak-anak mereka bermain sukan lasak adalah bagi membina keyakinan diri. Di samping bagi mengelakkan jelita dan adiknya terpengaruh dengan gadget. Sekarang pun dengan keadaan macam ni, dia pun memang perlukan pendedahan ni kan. Pakai laptop ke, pakai handphone untuk di online class semua pun pakai all this lah. Tapi kena ada hadnya lah. Tapi untuk aktiviti-aktiviti luar pun kita kena balance lah. Walaupun telah bergiat dalam dunia motocross, aktiviti basikal tolak tetap tidak dilupakan.
Naim sanggup berbelanja membeli segala kelengkapan demi memastikan anak-anaknya aktif dalam sukan disukai mereka. Secara tidak langsung bagi mencukil bakat terpendam Jelita dan Nail. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Dia ni seorang yang lembut, kembang, cepat mengajuk, manja. Tapi bila kita train dia, suruh dia buat satu benda, dia sangat cepat dan sangat bersungguh-sungguh. Pada umur Jelita 3 tahun, bapanya telah menubuhkan budak push bike community bagi menggalakkan lebih banyak pelibatan kanak-kanak dalam aktiviti basikal tolak dan ia telah mendapat sambutan ramai. Menurut Naim, minat adalah suatu perkara yang perlu dipupuk. Lagu. Lagu. Ya. Dia ni kalau nak cakap minat, dia bila ada kawan-kawan minat dia menjadi. Bila dia seorang-seorang, dia macam biasalah kalau kita main permainan seorang-seorang pun kadang boring juga kan. Selain daripada sukan lasak ni, saya pun sebagai perempuan kan takut juga dia macam terlalu lasak main motor je kan. Bapa dia terlalu beri pendedahan motor. So nak jugalah dia ada sifat wanita, sifat lembut dia kan. So kita hantar dia pergi kelas gimnastik. Dan dari situ tengok dia pun suka menari apa benda semua kan. Tengok dari situ kita cuba jugalah. Kanak-kanak suka kutip guli. Dimain beramai bersama teman. Jelita sopan pandai beraksi. Motosikal lasak menjadi pilihan. Pada awalnya, Muhammad Naim Muhammad Isa mengajar Sofi Arisa atau Jelita menunggang motocross sendiri. Tetapi dia menyedari ilmu di dada tidak mencukupi. Naim kemudian mencari seorang guru bagi putrinya itu mempelajari sukan motosikal lasak dengan betul dan mendalam. Sifunya adalah Ohkah Beng, legenda dunia permotoran pada zaman 80-an dan 90-an yang juga pemilik trek ini. Bapa dia Naim telefon saya, beritahu sama saya dia ada satu anak umur lebih kurang 4 atau 5 tahun macam tu, boleh tak datang belajar? Saya cakap boleh, dan penting sekali dia boleh bawa bicycle. Okey? Bukan ada roda penolongnya. Dia cakap tak, dia sudah boleh pandai buat dengan apa itu roller skate macam tu skateboard lah. So saya okey, buat tengoklah. Dah boleh lah, naik atas. Pada mulanya, Jelita agak gementar untuk menunggang motocross kerana ia mempunyai clutch dan gear. Tetapi melalui ajaran guru profesional, dia dapat mengatasinya dalam masa yang singkat. Tapi dia kena belajar dia punya tabiat kasi main circle. Bila dia main circle dia main dia tabiat kadang-kadang terlampau lagi. Mula-mula saya ada motor kecil sekali paling kecil itu 50cc, tapi itu pun rasa tinggi sikit, tapi dia duduk pun tak berapa boleh sampai. Tapi tak apa, kita tolong sama dia, tengok dia punya balance macam mana. Tapi tengok dia bawa, balance okey, bagus. Last kali kita bagi cuba dia satu electric bike juga pula. Itu electric bike tapi lagi besar, tapi tak payah duduk. Dia bawa pun okey.
So semenjak itu saya cakap okey lah, boleh. Saya bagi dia special pasal dia nampak pun ada semangat lah. Lagipun bapa pun puji kuat lah, kasih encouragement. Corner meja kena buat macam ni. Okey, jangan stabilize tapi tengok. Tengok laluan corner macam tu. Okey. Okey, Dirita. Okey, go. Power. Tidak lama kemudian, Naim membeli sebuah motosikal lasak mini ini, 50cc untuk putrinya itu. Secara tidak langsung membuat jelita lebih teruja dengan sukan motocross. Training sini satu, bila masuk race, lain cerita pasal ramai. Ya, so itu kena slowly buat mock race lah. Macam ramai-ramai, kadang-kadang kita buat kat sini juga, kasi orang dapat itu experience under pressure. Lagi satu, tabiat. Walaupun kadang-kadang parents, even Naim also sometimes, dia pun tak tahu, dia datang sini, saya pun bagi tahu sikit. You got to, bila dia punya tabiat sudah tak betul, kena cepat correct. Ya, kalau tak ada, you automatically become, if good, good. If bad, then it become bad. Selain aktif dengan sukan ekstrim, Naim dan isterinya Nur Ain Azrina Muhammad Alias juga menghantar jelita ke kelas gimnastik. Lumrah naluri seorang ibu. Tidak kira lasak mana pun anak daranya, dia tetap mahu jelita memiliki ciri-ciri kewanitaan. Di kelas ini, jelita juga lincah bermain gimnastik dan badannya juga lembut mengikut segala rentak muzik. Selain daripada sukan lasak ni, saya pun sebagai perempuan kan, nak takut juga dia macam terlalu lasak main motor je kan. Bapa dia terlalu beri pendedahan motor. So nak jugalah dia ada sifat wanita, sifat lembut dia kan. So kita hantar dia pergi kelas gimnastik. Dan dari situ tengok dia pun suka menari apa benda semua kan. Tengok dari situ kita cuba jugalah belalai. Cuma pendedahan awal lah, tak tahu nak ke arah mana, tapi kita cubalah mana yang kita mampu, kita sokong je lah. Litar bertempat di Damansara Selangor ini, jelita juga kerap menunggang bersama Kabrina Ang, 61 tahun. Walaupun telah berusia, ia tidak menghalang Kabrina untuk bergiat aktif dalam motocross. Kabrina sangat mengagumi jelita. Apabila melihat anak kecil itu menunggang dengan penuh bersemangat, ia membuat warga emas ini berfikir dia juga mampu melakukannya. Tiada perkara yang mustahil. Oh, I'm impressed. Betul-betul impressed because dia memang small size. Lepas tu laju juga dia yang ambil motocross. So I think she's really very good. Sejak tularnya jelita menunggang motocross di media sosial, semakin ramai ibu bapa menghantar anak-anak mereka menyertai sukan ini.
Walaupun pada awalnya ramai yang kurang berkeyakinan termasuk sanak saudara Naim, tetapi akhirnya mereka juga memberi maklum balas positif selepas diberi penjelasan. Macam family saya kata, biasalah orang tua kan, mesti bahaya. So kita terangkan kat dia. Kita tunjuk kat dia safety. Kita tunjuk video kat dia. So dari situ mereka yakin sikit. Waktu sama juga kita bukan tunjuk kat family je, kita tunjuk kat semua kawan-kawan Facebook saya. So dari situ juga ramai juga macam parent PM saya, "Oi, okey ke bawa?" Kita yakinkan. Jita suka main motocross tak? Suka. Jita suka yang mana? Suka lompat ke atau suka corner? Dua-dua. Oh, susah tak kalau Jita nak corner tu? Tak susah. Lompat? Tak susah. Macam mana Jita buat? Lompat. Jita buat macam mana lompat? Flash je. Pulas je. Ada pulas je. Di samping bermain motosikal lasak, Jelita juga gemar melihat bapanya melakukan sebarang aktiviti berkaitan sukan itu. Termasuklah membaiki motosikal yang mengalami kerosakan kecil. Okey. Jangan mana. Ini sedikit sebanyak mengajarnya berdikari dalam apa jua situasi. Semoga Jelita mempunyai masa depan yang cerah dalam sukan permotoran. Dan diharap suatu hari nanti dia akan ke peringkat yang lebih tinggi. Kita nak main motocross ni sampai bila? Sampai nak jadi sampai jadi besar ke, sampai kecil je? Macam mana? Besar. Sampai besar. Macam siapa? Daddy. Macam Daddy. Siapa idola yang Jita suka? Yang perempuan-perempuan. Kakak siapa? Kak Airin. Ha? Kak Airin. Kak Airin. Itu kakak yang first dia jumpa lah. Yang sambut dia. Menjadi idola dia lah. Dia kanak-kanak luar biasa. Mampu belajar sebarang sukan sekelip mata. Yang mengujakan, Jelita mampu menunggang motocross dengan bersahaja. Mungkin ramai lagi kanak-kanak seusianya yang berbakat juga. Diharap akan ada yang tampil membawa mereka ke arena antarabangsa. Apabila kita dengar tentang aktiviti memanah, orang normal sendiri pun dia rasa agak pelik dan sebahagian berpendapat bahawa orang yang tidak berpenglihatan ini tidak berupaya untuk melakukan aktiviti ini. Sebenarnya kuat dalam diri saya rasa malu dan saya rasa saya ni macam boleh katakan cakap kasar macam tak guna. Saya rasa macam susah nak terima benda tu. Walaupun sejalur cahaya tidak menembusi pandangan mereka, itu tidak menghalang golongan berstatus cacat penglihatan ini bagi melakukan aktiviti seperti insan biasa. Mereka ni agak tidak berani ke depan disebabkan oleh limitasi atau keterbatasan dari segi dari penglihatan mereka. Salah satu objektif aktiviti memanah ni ialah untuk meningkatkan keyakinan diri kepada individu orang buta itu sendiri. Terengganu Darul Iman. Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia, PERTIS, adalah satu pertubuhan bukan kerajaan yang menjaga kebajikan orang kelainan upaya OKU penglihatan.
Penyediaan pengangkutan kepada golongan ini untuk mencari rezeki adalah antara bantuan yang dihulurkan. Food Truck Drawbridge menjadi tarikan terbaharu di Terengganu yang menempatkan lebih 30 buah kenderaan saji dengan variasi makanan tempatan. Ia menjadi tumpuan penduduk tempatan untuk berkunjung dan meluangkan masa bersama keluarga. Peluang ini diambil oleh Muhammad Imran Faisal Zulkifli dan kumpulannya dari Pertis untuk mencari punca pendapatan sebagai penghibur jalanan. Kecacatan penglihatan yang dialami mereka bukan alasan untuk tidak berusaha mencari nafkah dengan kudrat sendiri. Jadi macam aku boleh kecek. Ya, memang amat berbanggalah dengan grup yang basking tadi. Walaupun cacat penglihatan, dia orang berusaha untuk mencari rezeki sendiri, cari halal tanpa minta bantuan daripada siapa-siapa. Dan masyarakat patut contohi grup yang segini rupa untuk mencari rezeki tanpa meminta bantuan daripada orang ramai. Sebagai golongan kelainan upaya, kumpulan ini menghadapi kesukaran mencari peluang pekerjaan yang sesuai. Namun mereka mengambil keputusan berdikari dengan mencungkil bakat yang sedia ada seperti menyanyi dan mencipta lagu sendiri. Alunan merdu yang dipersembahkan oleh kumpulan ini ternyata menghiburkan dan menarik minat pengunjung di sini. Terletak kira-kira 18 km dari Kuala Terengganu. Padang persendirian di Kampung Telaga Daing, seberang Takir menjadi lokasi pilihan untuk aktiviti memanah yang dianjurkan Pertis negeri ini. Imran Faisal yang berusia 37 tahun juga terlibat secara aktif dalam aktiviti memanah di sini. Baginya, sukan sebegini mampu meningkatkan keyakinannya walaupun mempunyai kekurangan diri. Keyakinan dalam diri saya untuk lakukan sesuatu benda tu lebih kuat lagi. Sebab macam memanah ni, kita perlu target sasaran untuk target benda yang betul-betul tepat. Jadi kena ada keyakinan, kekuatan fizikal, mental dan fizikal yang kuat sebenarnya. Imran telah kehilangan deria penglihatannya ekoran kemalangan jalan raya yang hampir meragut nyawanya pada tahun 2012. Sebenarnya kuat dalam diri saya rasa malu. Dan saya rasa saya ni macam, katakan cakap kasar macam tak guna. Sebab saya anak sulung dan adik-adik saya dan saya lelaki seorang. Saya rasa macam susah nak terima benda tu. Sebab sepatutnya mak ayah saya tanggungjawab saya. Jadi alhamdulillah adik-beradik saya faham, memang betul-betul dia orang faham sangat. Memang dulu banyaklah bergantung pada dia orang, tapi bila lama-lama dah masuk persatuan ni, kita boleh banyak lakukan benda-benda sendiri dengan tunjuk ajar daripada kawan-kawan yang lain lah maksudnya. Mempunyai pengalaman pahit yang mirip dengan Imran, Muhammad Fauzi Mansur, pengurusi persatuan ini, juga kehilangan nikmat penglihatannya di usia 29 tahun. Fauzi diuji dengan kehilangan deria terpentingnya secara tiba-tiba akibat penyakit yang tiada penawar. Lelaki berusia 49 tahun ini juga pernah dibelenggu kemurungan selama 2 tahun ketika awal diagnosisnya. Sebenarnya siapa saja dia akan merasakan kita kata down. Kenapa kita akan berfikir kenapa kita yang ditakdirkan untuk jadi begini.
kenapa tidak orang lain? Apabila kita mendapat sokongan atau support daripada family, itulah faktor sebenarnya yang menyebabkan kita kuat. Inilah yang banyak membantu kita untuk kita keluar daripada keadaan yang mana menekan perasaan kita. Dan dengan sokongan-sokongan berkenaan, akhirnya kita bangun semula. Alhamdulillah, kita dapat membantu rakan-rakan kita yang senasib seperti kita sekarang. Penyakit misteri yang dihidapi Fauzi bukan sahaja meragut penglihatannya. Malah, 3 orang adik-beradiknya yang lain juga mendapat penyakit yang sama ketika mereka mencecah usia 40-an dan ke atas. Kalau mengikut kajian daripada doktor, masalah yang saya hadapi ini sebenarnya namanya ialah retinitis pigmentosa. Nerv atau saraf yang menyambungkan mata ke otak berkenaan tidak berfungsi, bermula daripada lapisan retina di mata hingga ke saraf ke otak. Belum ada lagi kaedah rawatan untuk mengatasi masalah berkenaan. Masalah ini dia juga diketahui sebagai genetik, yang mana dia mungkin boleh diturunkan kepada anak-anak, dan kebiasaannya dalam satu keluarga dia akan mempunyai bilangan yang lebih daripada satu. Sebahagian berpendapat bahawa orang yang tidak berpenglihatan ini tidak berupaya untuk melakukan aktiviti ini. Okey. Jangan anak Melayu. Kekurangan deria tidak menghalang individu ini untuk mencari rezeki tanpa meminta-minta. Walaupun pernah murung kerana kehilangan deria penglihatan, mereka bangkit dari kegelapan dan terus teguh berdiri di atas kaki sendiri. Memang dulu banyaklah bergantung pada diorang, tapi bila lama-lama dah masuk persatuan ni, kita boleh banyak lakukan benda-benda sendiri dengan tunjuk ajar daripada kawan-kawan yang lain lah. Padang berkeluasan hampir 500 meter persegi ini mungkin nampak biasa. Kiri. Namun ia adalah tempat yang memberi sinar harapan kepada si tunanetra atau individu buta untuk melakukan aktiviti memanah. Pemandu arah memainkan peranan terpenting dalam sukan ini. Pemanah akan mendengar arahan yang dilontarkan oleh jurupandu sebelum mensasarkan panahnya ke sasaran. Bagi Alauddin Omar, sukarelawan yang bertugas di sini, pengalaman bergaul dengan peserta kelainan upaya ini ada hikmahnya. Sejak bergaul dengan dia orang ni, banyaklah benda yang boleh mengajarnya. Salah satunya, kita rasa seronok dapat tolong dia, apa semua. Cara dia orang berkawan pun memang baik-baiklah boleh kata. Macam itulah. Dia orang, kesusahan dia orang tu kita dapat rasa. Jadi kita rasa nak tolong. Apabila kita dapat tolong tu kita rasa puaslah. Fauzi sering menggalakkan orang kelainan upaya OKU penglihatan untuk terlibat aktif dalam aktiviti sosial seperti memanah supaya mereka tidak merasa terpinggir. Lazimnya, dia akan mengajar ahli baharu dengan bantuan sukarelawan yang mampu untuk melihat. Maksimum. Sekejap. Okey, pandangan yang tajam dan fokus adalah kunci utama untuk mendapatkan mata yang tinggi dalam sukan memanah ini. Namun berbeza dengan persatuan pemanah di sini, mereka hanya bergantung pada deria bunyi untuk menerima panduan dari jurupandu ketika ingin mensasarkan anak panah pada sasaran. Kru Majalah 3 berkesempatan untuk mencuba teknik memanah tanpa melihat. Walaupun arahan yang diberikan jelas dan ringkas, ia tidak semudah seperti yang disangka. Kanan sikit je. Kanan sikit. Atas sikit. Nampak? Atas.
Setelah beberapa kali percubaan, anak panah yang kami lepaskan masih tidak mengena pada mata sasaran dengan tepat. Tak kena. Tiupan whistle menandakan pusingan pertama telah tamat. Para pemanah yang dibantu oleh pemandu arah akan dibawa untuk menuju ke sasaran bagi mengira mata panahan yang dilepaskan mereka. Boleh saya start dengan sini boleh? Boleh. Anak panah yang mengena sasaran paling atas menandakan ia mencatat mata tertinggi. Walaupun kebanyakan mereka tidak mendapat mata yang memuaskan, penglibatan dalam aktiviti ini sahaja sudah cukup mengukir senyuman di setiap raut wajah. 3 kena. 3? 3 kena. 3 kena? 3 kena. 3 kena berapa? Dalam keluarga selain pok saudara saya, ibu mertua saya pun orang kelainan upaya penglihatan jugalah. Sebelum daripada peti lagi pun memang saya dah terdedah dengan orang OKU penglihatan ni lah. Jadi sedikit sebanyak kita tahulah keperluan dia orang, macam mana nak menyantuni dia orang, hati sensitif dia orang macam mana. Demi menjamin keselamatan dan keselesaan para pemanah, padang ini akan sentiasa diperiksa dan diselenggarakan oleh sukarelawan. Apabila kita dengar tentang aktiviti memanah, bukan sahaja golongan OKU penglihatan, orang normal sendiri pun dia rasa agak pelik dan sebahagian berpendapat bahawa orang yang tidak berpenglihatan ini tidak berupaya untuk melakukan aktiviti ini. Tetapi setelah kita melihat aktiviti ini ada dijalankan di negara-negara barat dan saya rasa ini kita boleh lakukan. Dan setelah kita mengadakan beberapa percubaan dan perbincangan dengan kelab-kelab memanah sejada, saya telah mula mengumpul sedikit modal dan akhirnya secara perlahan-lahan kita berjaya mewujudkan pusat memanah kita sendiri. 2 orang sukarelawan ini bagaikan tongkat buat Fauzi dalam memperkemaskan trek ekoran kekangannya untuk menyelenggara padang ini dengan ukuran yang tepat. Pernah hidup dalam kegelapan dan kemurungan sebagai seorang OKU penglihatan, Fauzi nekat untuk membantu insan senasibnya untuk keluar dari kepompong itu dan mencari sinar kehidupan semula. Dia sanggup menggunakan tanah persendirian keluarganya sebagai medan memanah dan modal sendiri bagi merealisasikan niat murninya. Walaupun tanpa penglihatan, insan-insan istimewa ini berjaya membuktikan bahawa mereka mampu menjalani aktiviti harian seperti insan biasa. Keyakinan yang diperolehi selepas melalui dunia gelap adalah melalui busur dan anak panah. Semoga semangat mereka ini akan menjadi petunjuk buat mereka yang melalui keperitan kehidupan.